Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah pada kali ini kita telah masuk siri yang ke-21, membawa satu kitab sirah, buku daripada penulisnya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Bukunya tajuk berkenaan dengan Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Insya-Allah pada siri kali ini kita akan mendengar dan mengetahuilah perjalanan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika proses untuk nak berhijrah. Benda yang sangat menarik untuk hari ini yang anak akan bawakan. Anak akan letak tajuk subtopik kepada hari ini adalah kesan daripada takwin Baitul Muslim. Sangat jaranglah dalam sirah bawa tajuk begini, sebab dalam sirah nak membawakan flow dia. Jadi insya-Allah untuk hari ini anak akan bawa dan tunjukkan bagaimana kesan takwin Baitul Muslim. Cuma untuk kita nak melihat adil dalam ilmu, walaupun Rahiqul Makhtum dilihat antara kitab yang mu'tabar di akhir-akhir ini dan telah diiktiraf antara kitab yang masyhur dan menjadi sumber rujukan kepada kitab-kitab yang lain dalam sirah. Namun kita akan tengok juga sesungguhnya kitab yang selain daripada Al-Quran dia juga ada kelemahan. Yang ada ulama selepas itu antaranya satu kitab yang sangat baik yang kalau kita boleh baca dalam bahasa Arabnya adalah kitab Sirah Nabawiyah As-Sahih. As-Sahihah ini ditulis oleh Dr. Akrab Dia Al-Umari. Dia yang telah menasakh, istilahnya apa? Dia telah melihat semula daripada kitab Rahiqul Makhtum dengan mengeluarkan yang lebih sahih daripada itu. Dua sumber, yang ada sumber yang mungkar ataupun dua ni sahih tetapi ada yang lebih sahih daripada itu sehingga menimbulkan yang tidak sahih ataupun kurang sahih ini jadi syaz. Apa yang berlaku adalah antaranya kisah Sayyidina Ali. Dan kita akan tengok hari ini Sayyidina Ali. Kita akan cerita juga apa yang disebut dalam buku Rahiqul Makhtum dan apa yang telah takhrij, dikeluarkan semula oleh ulama yang kemudiannya yang telah menulis satu kitab yang kita sebutkan tadi, Sirah Nabawiyah As-Sahihah. Akhirnya dia tengok kepada buku Rahiqul Makhtum ni belum puas lagi. Ada benda yang kena keluarkan lagi, benda yang lebih sahih. Kita akan dengarkan pada siri kali ini insya-Allah. Nantikan sehinggalah habis. Kita ke mana dalam buku Rahiqul Makhtum disebut Ali bin Abi Talib dia menggantikan tempat tidur Rasulullah. Ini diceritakan dalam buku mana? Buku Rahiqul Makhtum. Kita akan pergi kepada buku Rahiqul Makhtum terlebih dahulu. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ali menggantikan tempat baginda Ar-Rasul, menggantikan tempatnya di atas katil, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan menggenggam pasir. Dan dibacakan surah Yasin pada ayat yang ke-9. Kemudian dia tabur atas kepala tabur atas kepala dan keluar macam tu je lah, selamat. Ke arah mana? Ke arah rumah Abu Bakar As-Siddiq. Bila bertemu dengan Abu Bakar, maka mereka pun keluar ikut jendela. Nampak tak? Ada benda yang sangat cepat. Nak cerita kenapa cepat sangat ni? Kemudian habis begitu je. Sebab itulah seorang ulama sirah yang ditulis oleh Syekh Dr. Akrab Dia Al-Umari ni, dia kata apa? Sirah Nabawiyah As-Sahihah kitabnya, dia kata sesungguhnya Rahiqul Makhtum ketika sedang menceritakan kisah ini, dia menaikkan kisah Ali dan dia menutup kisah keluarga Abu Bakar. Dan ini adalah taktik untuk nak membesarkan Ali dan merendahkan sahabat yang lain. Inilah Syiah. Sebab itulah ditulis oleh buku Sirah Nabawiyah As-Sahihah ni, nak betulkan balik supaya adillah kepada para sahabat Nabi semuanya. Ya, kita kena adil, termasuklah Ali. Sebab Ali juga sahabat Nabi. Tetapi kita kena juga adil kepada sumbangan Abu Bakar yang sangat besar. Baik, sekarang kita tengok pula apa yang berlaku sebenarnya kepada kisah keluarga Abu Bakar. Soalan yang sangat menarik untuk tuan-tuan, kepada hadirin yang mendengar ketika ini ataupun yang bakal mendengar kepada siaran kali ini. Soalan, pernah dengar tak Aisyah binti Abu Bakar punya sumbangan ketika peristiwa hijrah? Sedangkan Aisyah ini antara sahabat Nabi, antara sahabiah ataupun isteri ataupun anak kepada Abu Bakar. Yang pastinya Abu Bakar nak kahwinkan dengan Rasulullah, orang yang terbaik. Tetapi kenapa dibesarkan Asma? Sebab Asma juga anak Abu Bakar. Tetapi Aisyah tidak didengari kisahnya. Kemudian datanglah yang saya sebutkan tadi, kisah daripada buku Sirah Nabawiyah As-Sahihah karangan Dr. Akrab Dia Al-Umari. Dikeluarkan semula dalil-dalil dari riwayat tentang peristiwa keluarga Abu Bakar yang lebih besar dan banyak sumbernya. Sumber yang lebih sahih. Antaranya dia kata apa? Aisyah punya sumbangan adalah
kalaulah Asma dia bagi makanan. Sumbangan Aisyah apa? Dia masakkan makanan. Dia bagi kepada Asma untuk nak Asma passing kepada Rasulullah dan Abu Bakar di gua. Sumbangan yang besar dan tidak diceritakan. Dalam buku Rahikul Maktum pun tiada. Apatah lagi dalam buku kitab yang lebih lama, iaitu Ibn Ishaq. Tetapi adalah ulama' lepas tu telah mengeluarkan balik, melihat semula kitab-kitab dan karangan yang ditulis oleh Syekh, antaranya kitab ini. Dan Abdullah bin Abu Bakar, apa yang dibawa? Kemudian diceritakan pula tentang anaknya yang lain, Asma binti Abu Bakar, sehingga dapat gelaran. Ada gelaran di situ. Nak ceritanya, bila ada gelaran dan peristiwa, mesti ada sumbangan dia yang besar sehingga dia dapat satu kesan kat situ. Nanti kita akan tengok bagaimana keluarga ni akhirnya inilah dipanggil takwin Baitul Muslim, kesan daripada takwin ini. Sehingga kan dia memberikan kesan kepada hamba kepada Abu Bakar yang juga termasuk di dalam peristiwa hijrah ini, dia ada sumbangannya. Walaupun masih lagi kafir ataupun musyrik ataupun orang belum Islam ketika ini. Jadi kita telah lihatlah daripada buku Rahikul Maktum yang membesarkan kisah Ali. Bukan salah dia. Ali tak ada salah kepada buku Rahikul Maktum ni. Tetapi nak ceritanya ada orang yang kemudian menjumpai ada sumber yang lebih sahih dan lebih adil, iaitu mendengarkan juga kisah sumbangan besar daripada keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in, iaitu daripada buku Sirah Nabawiyah As-Sahih Al-Umari. Dia bawa peristiwa ini. Kemudian kita akan tengoklah apa yang berlaku ketika mana peristiwa hijrah. Okey, tadi habis kat situ. Nanti kita akan tengok di hujung nanti, anak akan simpulkan juga pengajaran yang boleh kita ambil setakat mana sesi untuk hari ini. Kemudian perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Okey, peristiwa ini, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq, dia turun daripada pintu belakang. Maksudnya setelah dia keluar daripada jendela, dia bukan ke arah Madinah, dia ke arah Yaman, turun bawah. Kemudian pergi ke pesisir pantai. Bila turun bawah tu, dia pergi ke satu gua. Dalam kitab sirah, antaranya buku Rahikul Maktum, dia bawa Gua Sur atau Jabal Sur ni tempat dia tinggi, berbatu-batu. Berbatu tu maksudnya memang susah nak naik. Kalau sekarang ni dah ada orang buat laluan. Dulu tak ada. Tak ada sebab nak pergi sana, tak ada sebab. Kemudian naiklah sampai ke atas. Ketika itu Rasulullah melecet kaki dia. Apa yang dibuat oleh Abu Bakar? Nak cerita sumbangan Abu Bakar ni. Kemudian Abu Bakar mendukung baginda, sehingga kan dalam sirah disebut Abu Bakar hampir nak putus asa dah. Berat sangat. Tak mampu nak menendong. Kemudian berjaya juga naik. Bila sampai dekat atas tu, apa yang Abu Bakar lagi buat? Abu Bakar kemudiannya minta Rasulullah tunggu, dia masuk dalam kemas. Kemudian ada satu lubang, dia ulurkan kaki, kemudian panggil Rasulullah masuk. Bila dah masuk, maka ketika itulah berlaku peristiwa di dalam Gua Sur pula, iaitu Abu Bakar minta Rasulullah baring di atas ribanya, dan kemudiannya kena sengat kan dengan kalajengking. Ada yang kata kalajengking, ada riwayat yang kata ular. Yang pasti dia adalah haiwan yang berbisa. Sehinggalah air matanya jatuh ke muka Rasulullah, dan Rasulullah berkata, kenapa tak beritahu aku? Kemudian Abu Bakar pun sebut, Abu Bakar ni sayang kepada al-akhnya, sayang kepada Rasulullah, sayang kepada umatnya. Maka dia kata, aku tak nak bagi engkau tersedar, jadi aku tidak menggerakkan keadaan aku. Kemudian Rasulullah pun sembuhkan. Okey, sekarang kita tengok pula apa yang berlaku kepada keluarga Abu Bakar punya sumbangan. Dalam peristiwa ini Abu Bakar digunakan sepenuhnya. Kenapa tidak dipanggilkan Umar yang ketika itu dah Islam? Tetapi kita tahu dah sebelum ni kisah Umar berhijrah dengan 3 orang. Asalnya 3 orang jadi 2 orang, dan sekali Umar seorang. Nak dengar kisah ni pada siri yang sebelum ni, iaitu pada siri yang ke-20. Jadi kisah Abu Bakar ini, lihat, Abu Bakar ni ada anak bernama Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar ni dia kecil. Jadi betapa dia cerdas dan kecil, dia juga boleh menjadi sumbangan kepada dakwah. Sebab tu nak mentajmik, boleh juga untuk nak mengambil kira keluarga yang baik ataupun daripada anak-anak yang cerdas untuk nak DDF. Keluarga yang baik, antaranya kita boleh tengok kesan Abu Bakar. Keluarga yang baik, anaknya Abdullah ni taat. Abdullah ni arahan dia adalah
pergi ke Mekah, dengar apa yang dapat maklumat, kemudian datang balik. Budak ketika kita katalah gulam, dia faham apa? Dia patah balik dan dia melaporkan apa yang berlaku dekat Mekah. Selama 3 hari dia bawa maklumat. So nak ceritanya, wah, cerdasnya di usia ni. Sebab tu nak menarik daripada orang-orang daripada keluarga yang baik, boleh dijadikan mad'u yang bagus. Kemudian Abdullah ini dia ada hamba. Ya, Abdullah, Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq ada hamba. Hambanya bernama Amir bin Fahirah. Amir bin Fahirah ni yang kita sebutkan tadi, dia adalah ketika itu masih lagi kufar. Orang-orang yang belum masuk Islam. Tetapi dia percaya kepada majikan dia. Dan majikan Abu Bakar dia percaya kepada Amir ini. So nak ceritanya, kesan daripada tarbiyah Rasulullah memberikan kesan kepada keluarga yang Islam. Keluarga Islam Abu Bakar ni dia buat betul-betul takwin kepada keluarga dia. Aisyah, tukang masak. Asma, ambil makanan dan passing. Kemudian bila sampai saja kepada Rasulullah SAW, tanggal benda tu. Tak ada, kemudian dia koyakkan dia punya pinggang dan dia bagi. Kemudian apa lagi sumbangan dia? Dia ada anak bernama Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar ini, sumbangan dia adalah dapatkan maklumat, sampaikan. Dan tidur bersama-sama dengan Rasulullah dengan Abu Bakar dekat dalam gua Sur tersebut. Kemudian dalam perjalanan tersebut laluan tersebut ditutup oleh hamba dia, hamba Abu Bakar yang bernama Amir. So nak ceritanya, kesan daripada tarbiyah keluarga Abu Bakar ni memberikan kesan kepada seluruh anak-anak dia. Ni yang dipanggil takwin Baitul Muslim yang berjaya. Kesan daripada mana? Kesan daripada dia masuk Islam, dapat tarbiyah daripada Rasulullah. Baik, kita kembali kepada kisah Ali tadi. Untuk nak tahu kisah Ali ni sahih ataupun tidak, kita telah ceritakan pada 5 minit yang awal. Jadi siapa yang baru masuk, bolehlah dengar 5 minit yang awal pun tak ada masalah. Sumbernya adalah ada satu ulama. Dia menulis satu kitab, Sirah Nabawiyah As-Sahihah, daripada karangan Dr. Akrab bin Diya Al-Umari. Dia syarahkan balik ada benda yang tidak kena dan tidak tepat dalam fakta dalam buku Rahikul Makhtum ini. Untuk nak tahu tentang apa? Dengarlah balik 5 minit awal tadi tu. So kita tiada sesi ulangan ketika ini. Jadi apa yang berlaku ketika itu adalah kita boleh tengok, walaupun Ali diketengahkan dalam peristiwa ini, iaitu dalam buku Rahikul Makhtum ini, baik, ada benda baik yang kita boleh ambil, iaitu apa hubungan Ali dengan Rasulullah? Iaitu sepupu. Jadi Rasulullah SAW masih lagi memberikan kesan kepada keluarga dia. Dia telah mentakwin keluarga dia. Dia ada keluarga menantu, iaitu Abu Bakar. Dia takwin keluarga tersebut. Dia ada sepupu, dia takwin sepupu dia. Dia ada sebenarnya Abu Talib yang sangat dekat dengan dia nak masuk Islam dan sebagainya. Nak ceritanya, kesan tarbiyah dia memberikan kesan kepada takwin Baitul Muslim. Buktinya apa? Inilah dia. Sirah telah menceritakan kesan daripada tarbiyah Rabbani telah mengubah landscape daripada individu kepada takwin Baitul Muslim. Jadi ini benda yang sangat menariklah untuk kita nak tengok. Dan akhirnya daripada dua keluarga, iaitu Abu Bakar juga Rasulullah SAW, dua-dua ini telah berbincang melantik seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqid untuk nak menjadi penunjuk jalan. Setelah 3 hari, mereka ni telah didatangi oleh seorang bernama Abdullah bin Uraiqid untuk nak menjadi penunjuk jalan daripada Gua Sur ke Madinah. Abdullah ni dilantik oleh siapa? Oleh 2 orang ni. Siapa 2 orang ni? Orang yang telah saling mentakwin keluarga dan saling percaya dan saling berbincang. Iaitu Rasulullah dengan Abu Bakar akhirnya melantik seorang ini, Abdullah bin Uraiqid. Jadi kita boleh tengok keluarga yang baik dalam takwin, siapa pun yang dia nak lantik, dia nak ambil kesan daripada orang yang terkena tempias keluarga yang baik ini, dia akan berikan impak kepada fasa sedikit-sedikit kepada masyarakat. Apa sumbangan Abdullah bin Uraiqid? Abdullah bin Uraiqid ni Quraisy. Tetapi kita boleh tengok ini adalah hujung kepada dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ada orang kafir yang telah percaya kepada Islam tapi dia tak masuk Islam. Ini yang dipanggil sebagai irsyadul mujtama'. Jadi kita boleh tengok sebenarnya kenapa sampai Abdullah bin Uraiqid ni boleh dengan Islam, kemudian Amir bin Fahirah ni boleh dengan Islam, hanya dengan sebab irsyadul mujtama'.
Ketika ini Abu Bakar dengan Rasulullah yang meminta, bukan dia sendiri yang nak. Minta dan dibuat, minta dan dibuat. Sebab telah ada kesan tarbiyah daripada takwin Baitul Muslim ni kepada irsyadul mujtama'. Akhirnya datanglah keluarga yang telah support kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka ni belum lagi Islam. Jadi kita akan tengok pada sesi akan datang. Sekejap je hari ni kan. Sesi akan datang iaitu apa? Peristiwa yang akan kita tunjukkan apa yang berlaku di sepanjang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Gua Sur sehinggalah ke Madinah. Apa yang berlaku di pertengahan jalan tersebut, di sepanjang jalan. Dan itulah sesi yang kita akan dengarkan pada sesi akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kali ini dan dapatlah sesuatu benda yang baru dan boleh dibincangkanlah ke dalam komen-komen yang boleh ditulis selepas ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.